Minta maaf saya sentuh sikit dia. Isu orang hidup berbuat baik untuk orang mati sampai tak? Ini isu hari ini. Orang hidup buat benda baik untuk orang mati. Sampai tak? Hari ini kadang-kadang buat badal haji. Jariah untuk mak ayah dia. Tahlil untuk mak ayah dia. Sampai tak kepala? Ini isu hari ini. Isunya pernah orang tanya seorang ustaz. Ini minta maaf lah, saya tak payah sebut ustaz mana. Ini benar berlaku. Seorang tanya seorang ustaz. Ustaz, kalau saya nak buat tahlil untuk arwah mak ayah saya yang dah meninggal, boleh tak? Dan sampaikah pahala kepada mereka? Itu soalan. Ustaz tu jawab, boleh buat dan insya-Allah pahala sampai. Tu ada ustaz jawab. Ada ustaz jawab boleh buat dan pahala sampai insya-Allah. Maka betul lah orang buat tahlil untuk mak ayah dia. Mana jemaat tahlil. Tak cukup lah jemaat bulan puasa bagi-bagi duit masjid suruh buat tahlil mak ayah dia. Bayar duit untuk masjid. Senarai nama 20 nama. Tok nenek dia semua masuk. Masjid ini lah 20 orang nama, nah RM50. RM50. Nama 20. Tak apa lah bagi masjid. Tanya ustaz tadi, ustaz tak sampai. Kita akan buat, orang masjid akan buat, tak kira siapa buat sampai. Orang apa buatlah tahlil. Lepas tu orang lain tanya ustaz lain. Ustaz, kalau saya nak buat tahlil untuk mak ayah saya dah meninggal, boleh tak? Sampai tak pahala? Ustaz tu jawab, buat tu boleh. Boleh buat, nak buat lah. Cuma sampai tak sampai, itu urusan Allah. Kita tak tahu. Terencak sikit. Tak apalah. Tanya pula ustaz yang ketiga. Ustaz tu utara sikit lah duduk dia. Tanya soal ustaz utara sikit lah. Ustaz, nak tanya soalan. Bolehkah kalau saya dapat tahlil arwah untuk mak ayah saya dah meninggal, nak sampai kepala pada mereka? Ustaz tu jawab, tak boleh. Bid'ah. Sesat. Masuk neraka. Siapa buat masuk neraka, orang yang buat masuk neraka. Ini jadi isu hari ini. Ustaz ni kata boleh buat, pahala sampai. Itu ramai orang buat. Ustaz ni kata buat boleh. Sampai tidak itu hak Allah, urusan dia. Bukan urusan kita lagi dah. Jawab ustaz yang tiga pula, tak boleh bid'ah. Sesat. Masuk neraka. Ustaz Nabi tak pernah buat. Abang tuan nak kata, ini isu hari ini. Mana yang betul? Mana yang betul? Tak tahu. Kalau tak tahu tu alah, mana yang betul tiga tadi? Yang pertama, tak ada nas. Yang kedua, tak ada nas. Yang ketiga, ada nas. Yang ketiga tak ada nas. Yang tiga mengatakan Nabi tak pernah buat tahlil. Siapa buat bid'ah, sesat, masuk neraka. Ada nas. Apa nas dia? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan, kalau hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kita kata apa lagi? Nak kata apa? Apa kata Nabi? Qala Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalah finnar. Sadaqa Rasulullah. Hadis sahih. Muttafaq alaih. Kita kena selut. Makna, maksud, jaga-jaga kamu tentang perkara baru. Ini Nabi kata ni, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu tentang perkara baru. Perkara baru apa dia? Benda yang datang selepas aku. Biasa aku tak ada, aku tak buat. Tiba-tiba sekarang kamu buat. Itu muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin, semua benda baru, benda yang aku tak buat kamu buat, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Wa kullu dalalah finnar, semua sesat masuk neraka. Itu hadis sahih muttafaq alaih. Tuan-tuan nak kata apa?
Tuan-tuan, macam mana senyap ni bersama ni? Baik. Betul lah, memanglah ada hadis sahih. Cuma dalam konteks ini tuan-tuan, ini pendapat. Dia orang berujar dengan hadis ini, itu pendapat dia orang. Ada orang lain pun ada pendapat dia orang. Ada pendapat dia orang. Pendapat apa lagi dah hadis sahih? Iyalah. Dalam Islam ni tuan-tuan, nak menentukan satu hukum, lebih-lebih melibatkan haram halal, yang melibatkan syurga neraka, sebelum kita tentukan hukum itu, kita kena lihat hadis ini, ayat Quran ini, dalam ketiga di mana dia datang. Lebih-lebih lagi bila ada pertembungan. Bila ada pertembungan, kita kena kaji. Apa pertembungannya? Okey, Nabi kata, siapa buat benda yang aku tak buat, dia terlibat dengan bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Boleh faham? Okey. Saya tanya tuan-tuan. Zaman Nabi tarawih berapa rakaat? Zaman Nabi tarawih berapa rakaat? 8. Yang pandai-pandai buat 20 siapa dia? Yang pandai-pandai buat 20 siapa dia? Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab khalifah yang kedua. Umar pandai-pandai tambah je 20. Zaman Nabi tak pernah berjamaah tarawih. Umar pandai-pandai buat berjamaah. Umar buat benda Nabi tak buat. Mana Umar terlibat dengan bid'ah. Umar masuk neraka. Betul. Siapa pada kata Umar masuk neraka? Kalau tuan-tuan kata Umar masuk neraka sebab terlibat dengan bid'ah, Nabi pernah kata Umar salah seorang 10 sahabat yang pasti akan masuk syurga. Ada pertembungan tak? Bertembung tak? Bertembung. Nabi kata siapa buat benda yang aku tak buat, dia terlibat dengan bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Habis Umar buat. Macam mana? Siapa berani kata Umar masuk neraka? Zaman Nabi Quran tak susun. Ini kita nampak Quran kita hari ini Quran ni. Ini bukan buat zaman Nabi, Nabi tak susun Quran. Zaman Nabi Quran ditulis di pelepah-pelepah tamar. Ditulis di ketul-ketul batu. Ditulis di kulit-kulit binatang, disimpan, dikompor, disimpan, dilungguk. Itu Quran zaman Nabi. Sampai zaman Nabi wafat, berlungguk Quran. Datang Abu Bakar tak boleh usik. Tersimpan di rumah Hafsah, anak Umar. Sampai zaman Umar minta Hafsah, wahai anakku, minta Quran ni, aku dah simpan dia elok. Takut hilang, takut apa. Umar ambil daripada Hafsah, Umar komporkan, letak selungguk elok-elok. Datang Osman perintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu dia punya pakar tulisan. Nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Tuan-tuan kena ingat nama ini. Inilah nama besar yang Osman perintah di Abul Aswad. Aku perintahkan kau tubuh satu komiti, kau lantik pakar-pakar Quran yang mahir tulisan, tulis bola Quran. Macam mana nak kenal huruf-huruf Quran, macam mana nak kenal huruf-huruf Arab. Sebab masa itu tuan-tuan, masa Osman, orang yang bukan Arab dah ramai masuk Islam. Bila orang bukan Arab masuk Islam, mereka tak kenal huruf Arab. Mereka tak kenal huruf Arab. Sebab zaman Nabi, Quran ditulis dengan tarik, titik tak ada, baris tak ada. Mampus tak boleh baca. Orang bukan Arab masuk Islam, dia tak boleh baca Quran, tak kenal. Maka Osman kata Abu Aswad, kau fikir macam mana nak bagi kenal huruf-huruf Quran. Nak pecah kepala fikir. Akhirnya dapat satu rumusan, nak kenal ba, letak satu titik di bawah. Tu zaman Osman yang buat tu. Nak kenal ba, letak satu titik di bawah. Bila ternampak satu huruf, ada titik di bawah, ba. Dulu mana ada? Nak kenal ta, macam mana? Tak tahu lah. Dulu mana ada? Nak kenal sa, huruf 3 titik. Titik lah nak bezakan segala-galanya. Jin, ha, kha.
Dulu semua sama. Habis macam mana bezanya? Letak titik di bawah, jin. Letak titik di atas, itu pun tak kenal lagi. Yang mana ha, mana kha. Yang tak ada titik, ha. Dah tahulah. Okey, Abul Aswad tulis. Menggunakan kaedah ini. Guna formula ini. Tulis. Oh tu Osman yang suruh buat tu. Bukan dia Osman tulis. Osman suruh Abul Aswad buat. Siap Quran ditulis. Diedar kepada gubernur-gubernur dia. Okeylah. Orang Arab tak ada masalah. Yang bukan Arab lagi tak tahu belah baris pula dah. Yang baris atas baca bawah, bawah baca atas. Dah, Osman kata Abul Aswad lagi sekali tulis Quran. Macam nak kenal baris atas baris bawah, mati depan tanwih macam mana? Nak pecah kepala Abul Aswad buat. Akhirnya siap tu yang kita baca hari ni yang dinamakan mushaf. Mushaf apa? Mushaf Osmani. Bukan Osman yang buat. Dia suruh buat. Dengan siap titik, siap baris, maka orang bukan Arab termasuk Melayu boleh baca Quran. Osman buat benda yang Nabi tak buat. Siapa yang buat benda Nabi tak buat, itu bid'ah. Semua bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Boleh dia kata Osman masuk neraka? Habis ini hadis tadi. Hadis tadi. Hadis tu umum. Siapa yang buat benda Nabi tak buat, dia terlibat bid'ah. Siapa terlibat bid'ah, dia sesat. Dan siapa sesat akan masuk neraka. Osman masuk neraka. Boleh? Sudah ada pertembungan. Bila ada pertembungan, maka kita kena kaji hadis ini. Dia datang dalam kategori apa? Mutlak ke? Muqayyad ke? Ta'mim ke? Takhsis ke? Nasyah ke? Mansuh ke? Muqaddam ke? Muakhir? Allah tuan-tuan. Banyak istilah-istilah kita kena guna pakai. Bukan senang menentu hukum tuan-tuan. Bukan senang. Jangan kita baca hadis, oh ni hukum. Tak boleh. Kita kena kaji benda tu. Tu kadang silap kita ni, silap kita ni. Ambil satu hadis, bagi makna, oh tu dia, buat hukum. Tak boleh. Contoh. Minta maaf ya, sebab saya minta maaf dulu. Saya bukan nak condemn siapa, tidak. Contoh. Dalam satu hadis sahih Nabi kata qala Rasul man jarra saubahu lam yaqbalullahu salatahu. Ada sahih yang bermaksud barang siapa melabuhkan pakaian, barang siapa pakai baju labuh, kain labuh, jubah labuh, seluar labuh, Allah tak terima sembahyang dia. Itu hadis. Man siapa jarra melabuhkan saubau pakaian dia, lam yaqbalullah, Allah tak terima solatah sembahyang dia. Ada orang ambil hadis ini, ni dia. Hadis mengatakan tak boleh pakai labuh-labuh. Macam mana istilah labuh? Siapa pakai jubah, siapa pakai kain, siapa pakai seluar tak nampak buku lali, labuh ke tu? Semua tangkit tengok, tak nampak buku lali tu, labuh, Allah tak terima sembahyang. Itu setengah orang dia pakai seluar sekat betih tu. Dia buat jubah sekat betih, seluar sekat betih. Hadis. Betul lah, tapi hadis apa? Hadis dia kategori mana? Hadis ini kategori dia ta'mim ke, takhsis ke, mutlak ke, muqayyad ke, sarih ke, majazi ke? Kita kena kaji. Tuan-tuan nak buat hukum bukan senang. Sebab tu Imam Syafi'i kita rahimahullah, Imam Syafi'i, dia ambil satu ayat atau ambil satu hukum, bila mana dia buat hukum, sebelum dia bercakap bagi hukum, dia pergi tawaf Kaabah lu 7 kali. Tu Imam Syafi'i. Bukan senang tuan-tuan nak keluar hukum. Ini kita senang sangat menghukum itu haram, ini haram. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Baik, kalau begitu, hadis tadi mengatakan Osman terlibat benda bid'ah. Bila kita cakap soal bid'ah, dia kata, tu khalifah. Pasal apa pula? Nabi tak kata khalifah. Nabi kata siapa buat benda aku tak buat, sebab bid'ah. Itu khalifah. Kata dia khalifah tak apa. Kata dia. Khalifah tak apa pula. Okey, baik kita hari ni nak tanya tuan-tuan.
Nabi dulu masa dia sembahyang jadi imam, dia pakai mic tak? Lepas sembahyang Nabi bagi tazkirah, pakai mic tak? Habis ni kita pakai mic ni macam mana? Ni ceramah pakai mic ni. Ada Nabi pakai mic? Bid'ah lah ni. Sesat, masuk neraka. Yang cakap sesat, yang dengar sesat. Semua masuk neraka. Sebab tu kita kena kaji. Bila ulama kaji, buat kajian, ulama kata hadis tadi datang dalam bentuk takmim, untuk umum. Digunakan perkataan kul. Semua yang baru bid'ah. Semua bid'ah sesat. Semua sesat masuk neraka. Baik. Saya tanya tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi dia pernah sebut. Qala Rasul, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Itu hadis sahih. Yang bermaksud, Nabi kata, kullu, semua anak Adam buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang buat dosa ialah orang-orang yang bertaubat. Buat dosa, taubat. Jangan ulang lagi, jangan buat lagi dah. Baik. Dalam hadis ini Nabi guna kul. Semua anak Adam buat dosa. Okay, tanya tuan-tuan. Kalau Nabi kata semua anak Adam, Nabi anak apa? Nabi anak apa? Siapa boleh jawab? Nabi anak apa? Tak ada jawab. Soalan mudah tak ada jawab. Nabi anak apa? Ada orang jawab Nabi anak Abdullah. Saya kata itu nama pak dia. Siapa katanya nama pak dia? Saya kata Nabi anak apa? Kalau kita anak Adam, Nabi pun anak Adam. Tak baca ke di akhir surah Al-Kahfi? Di akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, ila akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kamu. Kalau kamu ada mak, ada ayah, aku pun ada mak, ada ayah. Kalau kamu manusia, aku pun manusia. Kalau kamu anak Adam, aku pun anak Adam. Maka Nabi kata, semua anak Adam buat dosa. Apakah Nabi buat dosa? Sebab Nabi juga anak Adam. Nabi kata, semua anak Adam buat dosa. Apakah Nabi buat dosa? Apa tuan jawab? Apakah Nabi buat dosa? Nabi tak buat dosa. Pasal apa? Habis tadi Nabi kata semua anak Adam buat dosa. Itu mana hadis ini datang dalam bentuk takmim. Mana-mana hadis, mana Quran datang dalam bentuk umum, kita kena kaji, cek di sana ada tak istisna, kecuali. Rupanya ada. Semua anak Adam buat dosa kecuali Nabi seorang yang tak buat dosa. Ataupun sebelum itu Isa dengan Maryam tak buat dosa. Pasal apa? Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Kami selamatkan, kami lindungi Maryam dan zuriatnya daripada syaitan. Syaitan tak ganggu Maryam, syaitan tak ada ganggu Isa. Betul mereka tak buat dosa. Kita ni buat dosa ni syaitan suruh. Syaitan banyak sangat. Isa dengan Maryam, syaitan tak masuk dalam badan dia orang. Betul dia orang tak buat dosa. Termasuk Nabi. Nabi masa lahir syaitan masuk. Tapi dibersihkan jiwa dia. Berapa kali Nabi kena buat operasi, belah dada, bersihkan jiwa dia. Dia jadi maksum. Lain pada Nabi semuanya buat. Termasuk saya. Dan saya lagi banyak dosa bertuan-tuan. Semua anak-anak berdosa. Kecuali, mana ada kecuali. Tonton rujuk pula ayat 6 surah Al-Ma'idah. Ayat 6 surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, ila akhir ayat dan seterusnya. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, diharamkan ke atas kamu semua jenis bangkai, semua jenis darah dan daging babi. Buka tafsir itu.
Diharamkan atas kamu semua jenis bangkai. Asal bangkai haram. Asal darah haram. Daging babi memanglah haram dah, tahu dah. Siapa kata tu? Allah kata. Allah kata bangkai haram. Apa dia bangkai? Apa dia maitah? Buka ada tafsir. Ijma' ulama mengatakan takrif bangkai ialah binatang yang mati yang tidak disembelih mengikut sembelihan syarak. Binatang yang mati yang tidak disembelih mengikut sembelihan syarak, maka dia adalah bangkai. Hukumnya haram. Nak tanya perempuan pergi pasar beli ikan, mati ke hidup? Kita pergi pasar beli ikan, mati ke hidup? Mati ke hidup? Sembelih dah. Bangkai. Dia makan. Ini Quran sebut. Ini Quran sebut. Semua bangkai haram. Bangkai ialah binatang yang mati yang tak disembelih mengikut sembelihan syarak. Tuan-tuan pergi pasar beli ikan. Ikan kecil, ikan besar. Mana ada sembelih? Tanggung balik ikan pelotan, ya Allah. Buat gulai. Haram tu. Habis? Bahkan ulama kata ini ayat juga datang dalam bentuk ta'min. Di sana mesti ada kecuali. Betul lah. Quran kata haram, Nabi kecuali kan? Apa Nabi kata? Qala Rasul, uhillat lana maitatani wa daman. Fa ammal maitatani al-jarradu wan nun wa ammad damani al-kabidu wat tahal. Walaupun Allah mengharamkan semua jenis bangkai, tapi kata Nabi, kita dihalalkan dua jenis bangkai. Kecuali. Ada kecuali. Kita dihalalkan dua jenis bangkai. Yang pertama belalang. Belalang kalau dia mati pun boleh panggang, boleh makan. Tapi orang Melayu tak makan belalang. Untuk tu Arab makan belalang. Kalau dia nampak belalang mati, panggang balik boleh makan. Saya dulu masih kecil-kecil suka je makan belalang. Tangkap belalang sebesar tu, patah kepala, cucuk dari dia layu atas api. Makan, sedap. Dia banyak protein tu, belalang. Kalau dia mati pun boleh makan. Wan nun, dia kedua dia tak kata ikan. Dia kata hidupan laut. Wan nun madu hidupan dalam laut. Apa sih hidup dalam laut? Kalau dia mati, belum sampai peringkat damul masfuh, dah busuk, dah hanyir, dah kembung, tak payah. Tapi selagi belum sampai peringkat damul masfuh, sampai peringkat dah busuk, dah hanyir, boleh makan. Tuan-tuan pergi pasar cium ikan busuk tak? Busuk ikan ke busuk kentut? Takkanlah ikan busuknya tu kok, tak ada belum lagi. Ya? Okey, makan. Kita pergi laut. Tengah-tengah berdayung sampan, jumpa duyung seekor baru timbul, baru mati. Tanggung balik buat ulai. Hidup dalam laut. Duyung ni ada ke? Ada ke duyung? Dongeng kot. Itu pun umum lagi. Umum lagi. Walaupun hidup dalam laut, kecuali, ada kecuali lagi tu. Apa dia? Yang buruk rupanya. Tak kira lah ikan ke apa dalam laut yang buruk rupa. Tak boleh. Dugong contohnya. Besar dugong. Kalau duyung tak ada, dugong ada. Dugong dia comel ke buruk? Tengok muka dia, ya Allah, berjuntai hidung atas mulut, mana ada comel. Tak usah makan. Kecuali yang beracun. Jangan makan. Kecuali yang hidup di dua alam, jangan makan. Mana ada kecuali, kecuali. Maka samalah hadis awal tadi. Hadis yang mengatakan semua benar-benar itu bid'ah, semua bid'ah sesat, semua sama sunnah, tak ada kecuali. Habis ni pakai mikrofon macam mana? Osman macam mana? Umar macam mana? Itu mana ada kecuali. Nabi juga kecualinya. Dalam hadis lain Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul. Ada kecualinya. Apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi ajrahu wa ajra man amila bihi ila yaumil qiyamah wa la yanqusu minhu syai'.
Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, barang siapa yang mensunnahkan dalam Islam ini, hal agama ini, tak kira lah nak ceramah nak apa ke, barang siapa mereka cipta, barang siapa mengadakan sesuatu dalam Islam, sunnatan hasanatan, satu sunnah yang baik. Betul ulama kata bid'ah ada dua jenis, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ada dua. Dia buat benda baik. Lepas sembahyang kita wirid. Betul Nabi tak wirid. Tapi wirid ni apa yang tak baiknya? Kita baca Quran. Kita baca Allah mantas salam wa minkas salam, tak boleh kan? Tak baik ke? Betul kita baca pula wa ilahukum, tak baik ke? Apa salahnya? Padahal yang kita baca dalam sembahyang, lepas sembahyang tu, kalau tuan-tuan pergi Mekah, sebelum tuan-tuan pergi ke Jeddah, cuba pergi masuk dalam masjid di Jeddah, masjid dalam laut tu. Tuan-tuan selalu pergi masjid di Jeddah tu. Dah pernah masuk kan? Masuk masjid Jeddah, tuan-tuan tengok di dinding tu. Dia perkat. Ini hadis Nabi. Nabi lepas sembahyang baca ini, lepas sembahyang baca ini. Nabi suruh baca. Cuma Nabi tak buat. Orang pernah tanya Nabi, kenapa Nabi tak buat? Nabi kata, takut kalau aku buat lepas sembahyang aku wirid, orang ingat wirid tu wajib. Lepas tu aku tak buat. Tapi aku suruh buat. Itu maknanya ada benda yang Nabi tak buat, tapi Nabi suruh buat. Kita pergi di masjid Jeddah tu. Banyak hadis-hadis yang dipelekat dinding tu. Lepas sembahyang yang baca ini. Nabi kata baca ini. Nabi tu yang dia baca tu. Yang Nabi suruh baca tu. Tiba-tiba dia orang kata, tak, Nabi tak buat. Siapa buat bid'ah masuk neraka. Tu dia. Itu masalahnya. Ya. Baik, kalau begitu, maknanya man sanna fil Islam, barang siapa yang mensunnahkan, mereka cipta, mengada-ngadakan dalam Islam sesuatu yang baik, sunnah yang baik, fa'umila biha ba'dahu, orang pun buat, ikut. Sampai sekarang kita wirid lepas sembahyang, fa'umila ba'dahu, dia mati, yang bernyusun mati dah, kita yang baca dapat pahala, dia yang buat pun dapat pahala. Hari ini tuan-tuan boleh baca Quran, ada pahala tak? Osman pun dapat. Tuan-tuan boleh baca kerana siapa? Osman boleh pahala. Itu mana kita boleh buat. Walaupun Nabi tak buat. Itu isu hari ini bukan soal Nabi tak buat. Yang jadi masalahnya, dia orang kata apa Nabi tak buat, jangan buat. Buat apa? Nabi tak buat. Soalan kita balik, tak boleh buat ke? Nabi tak buat, buat apa? Sebab itu tuan-tuan kadang-kadang benar isu-isu khilafiyat. Yang bergaduh-gaduh tu pasal apa? Sebab saya malas nak bergaduh-gaduh ni. Saya kata ini pendapat dah, saya menyokong pendapat ini. Saya duduk belah ni. Ada pendapat kata apa salahnya? Ya? Macam kita talqin. Betul, talqin Nabi tak pernah baca. Talqin Nabi tak pernah buat. Tapi Nabi suruh buat. Nabi suruh buat. Dalam hadis riwayat At-Tabrani daripada Uthman bin Affan. Tu baca hadis At-Tabrani daripada Uthman bin Affan. Uthman kata, anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza farigha min dufnil mayyit waqafa ala ra'sihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Hadis sahih. Ini hadis sahih. Kata Uthman, Nabi setiap kali dia mengiringi jenazah ke kubur, selesai orang mengebumikan jenazah, Nabi akan berdiri seraya berkata. Nabi kata, dia kata apa? Istaghfiru li akhikum, tolonglah minta Allah ampunkan dosa saudara kamu ini. Tolong minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa si mati ini. Was'alu lahu tasbih, minta Allah tetapkan pendiriannya. Kejap lagi dia akan ditanya oleh Munkar Nakir. Itu talqin maksud itu. Nabi suruh baca. Ada yang kata Nabi tak buat. Ini jadi isu hari ini. Jadi kesimpulannya bukan isu Nabi buat tak buat. Kalau jawapannya semata-mata kalau Nabi tak buat, itu bukan jawapan. Atau dalam bahasa bermudah ini kata itu bukan akademik. Kita harus jawapan yang akademik.
Apa yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Macam saya pakai mic ni. Betul, Nabi tak pernah cara pakai mic. Kalau nak hukum salah, Nabi tak pernah pakai mic, saya pakai mic, saya salah. Salah kerana saya pakai mic, masjid sedia apa masjid salah? Yang dengar pun salah, semua masuk neraka. Ini sunnatan hasanah benda yang baik. Buatlah, bukan soal Nabi tak buat. Kesimpulannya, Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bukunya 40 Masalah Agama. Saya cadanglah tuan-tuan kalau boleh lah. Ya. Kalau tuan-tuan pergi kedai-kedai buku, cubalah masuk tengok, tanya, tengok ada tak satu buku yang berjudul 40 Masalah Agama. Carilah buku ini. Tak ada di Kedah, pergi Perak. Tak ada Perak, pergi Kuala Lumpur. Pergi Usman Yakin. Masuk kedai buku, masuk toko buku, tanya, tuan, ada tak buku 40 Masalah Agama yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas? Beli buku ni. Tajuk dia 40 Masalah Agama. Dia menyelesaikan 40 masalah. Bukan masalah talqin, bukan masalah tahlil saja, 40 masalah. Dia salah dalam buku ini. Dengan dalil-dalil, dengan nas-nas. Cukup. Tak payah tekak-tekak lagi dah. Contoh masalah kunut. Dibawa nas yang mengatakan baca kunut, ini dalil dia. Berpuluh-puluh hadis dibawa. Orang yang kata tak baca kunut, dibawa nas dia. Ini dia nas dia. Tekak-tekak bergaduh apa? Yang kata baca kunut ada dalil. Yang kata tak baca kunut pun ada dalil. Itu benar khilafiyat. Bila khilafiyat, terpulanglah. Mana boleh menyalahkan orang, tak boleh. Ini isu agama. Seulang lagi sikit tuan-tuan. Pergilah cari buku ini. Tuan-tuan dapat buku ini, baca buku ini, habis, settle. Tak payah bertekak-tekak lagi dah. 40 Masalah Agama yang ditulis oleh Syekh K.H. Sirajuddin Abbas, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Habis. Jadi kesimpulannya, dalam buku ini, Kiai Sirajuddin Abbas kata, kesimpulannya, benda yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Apa yang tak ada zaman Nabi, kita boleh adakan. Apa yang Nabi tak buat, kita boleh buat. Dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat pertama, benda yang kita dapat itu benda baik, yang mendatangkan kebaikan. Ada manfaat, ada baik. Macam mic lah. Contoh mic ini. Ada baik tak? Kalaulah kata mic tak boleh pakai sebab Nabi tak buat, saya pun ceramah kata saya pakai mic. Apa dengan ceramah saya? Apa dengan ceramah saya? Yang belakang kata Ustaz ni mic Nabi tak pakai ni, tak pakai lah. Ni bid'ah ni. Okey lah, tolak tepi tak usah pakai mic. Boleh dengar? Ada baik tak? Okey, pakailah. Bukan soal Nabi tak buat. Bukan saya tak ada zaman Nabi. Benda baik. Dan yang kedua, selagi tidak ada nas yang melarang. Yang pertama, yang tak nampak tu baik. Kita wirid lepas sembahyang, baik ke tak baik? Kita baca Quran. Apa tak baik baca Quran? Cuma baca beramai-ramai saja. Nabi tak baca ramai-ramai. Kita buat ramai. Pasal apa? Itu Nabi kata, alaikum bil jamaah. Tuhan Nabi kata, dalam agama ni lebih elok kalau kau baca ramai-ramai. Dalam hadiran Nabi kata, al-barakah fi jamaah. Keberkatan akan datang dalam kumpulan berjamaah. Habis. Tolak macam mana? Dah kata Nabi tak buat. Itulah jawapan. Itu bukan akademik. Itu bukan alasan. Kesimpulannya, kita boleh buat dengan dua syarat. Apa dia? Yang pertama, yang kita dapat itu benda baik. Ada kebaikannya, ada manfaatnya. Dan yang kedua, selagi tidak ada nas yang melarang. Kalau tuan-tuan baca-baca kitab, jumpa nas. Nabi kata, bila ceramah jangan pakai mikrofon. Ini hadis. Tak usah pakai. Ada Nabi larang pakai mikrofon? Tak ada pun. Okey, itulah kesimpulan tuan-tuan.